Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah bi'an. Yang saya hormati tuan pengacara majlis, yang saya hormati seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, para asatiza, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak pelajar, sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah. Pertamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT. Kami kalau kat Semenanjung ni tengah main bola lagi betul ni. Tak petang ni main bola lagi ni. Ni belum masuk maghrib lagi. Sembahyang apa awal-awal sangat tu. Alhamdulillah. Dan sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni mendapat keberkatan di sisi Allah SWT. Dekat akhirat nanti kita sangat memerlukan satu perkara yang namanya syafaat. Kita sangat-sangat perlukan syafaat. Sebab kita tahu setakat mana kita ni. Kita ni banyak dosa kan. Baik tu buat, tapi jahat pun buat juga. Betul tak ni? Setakat alhamdulillah Ustaz, sementara saya duduk rajin datang ke masjid ni, dosa tak ada langsung Ustaz ni. Ada. Tuan-tuan tengok kan, dia ada berapa waktu yang sangat menakutkan, kata Nabi SAW. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ditanya dekat Nabi SAW, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada tak waktu nanti di dekat mahsyar nanti, dekat kiamat nanti, seorang itu lupa pada ahli keluarga dia? Sayyidina Aisyah ni tanya ni dengan tujuan dan harapan agar Nabi SAW mungkin sebut, kata saya tak lupa dekat kamu lah, macam tu lah. Ya. Suami dia, kita ni lagilah duk harap dekat Nabi SAW. Sayyidina Aisyah lagilah dia rasa macam dia lagi berpeluang. Sebab sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Rasulullah tu bukan setakat Rasul, tapi suami dia. Maka perkataan yang ditanya oleh Sayyidina Aisyah, ada tak waktu seorang lupa pada keluarga dia? Dengan harapan Nabi sebut apa? Saya tak lupa dekat kamu. Tapi Nabi sebut ada 3 waktu yang seorang itu dia akan lupa pada ahli keluarga dia. Padahal Allah sebut, kita nanti dekat Yaumul Mahsyar, kita akan cari keluarga kita. Kita akan cari mak kita, kita akan cari ayah kita, anak-anak kita akan cari kita. Kita akan cari kawan-kawan kita. Tahu cari itu pasal apa?
Pasal apa cari? Cari nak tuntut. Cari itu bukan nak pergi jomlah kita jalan sama-sama, tak. Cari itu nak tuntut. Ni kita kawan-kawan ni dah satu masjid ni. Ada siapa dulu waktu balik-balik masjid itu ni, dia seluk-seluk poket dia minyak tengok menyala motor, minyak motor menyala nak habis minyak. Seluk-seluk poket tengok tak ada duit. Lepas tu dia tanya kawan, ada RM5. Pinjam saya RM5. Kawan tu pun bagi RM5. Dia sebut pinjam. RM5 pinjam pakai tak ingat dah. Faham tak tu? Biasa buat macam tu tak? Benda RM1, benda RM5 ni bukan ingat sangat pun. Betul tak ni? Pinjam saya RM5 nak minyak motor menyala ni. Ambil. Ambil tu sampai hari ni dah 30 tahun dah. Tuan-tuan, kat yaumul qiyamah nanti dia cari balik ni kawan ni. Ingat lu RM5 tu. Lah, ingat ke? Oh tak ingat. Lu sebut pinjam kan? Ya. Ya ni. Lu tak kira lagi kata aku kata hang. Ni, perli orang tu perli kawan ni. Cakap kawan tu cakap kawan ni. Macam-macam kita buat kawan. Semua cari tu sebab nak tuntut. Cari tu sebab nak tuntut. Tuntut sekecil benda kita cari ni. Dia macam orang lemas tau, orang lemas macam mana? Orang yang lemas dalam laut, orang lemas dalam sungai. Apa dia buat? Dia akan capai apa saja, tak kira besar, tak kira kecil, asalkan dia boleh selamat. Macam itulah keadaan orang di yaumul qiyamah nanti. Dia akan capai apa saja asalkan dia boleh selamat. Dia tak kira siapa, termasuk ibu dan ayah dia. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Allah cerita pada hari seorang itu akan lari daripada saudara-saudara dia. Ni abang ni, ni adik ni, sini. Oh, lari. Saudara Muhammad. Kawan ni yang sebut kawan ni, lari. Bukan setakat abang adik. Kalau abang adik lari kat dunia tu, kat akhirat tu biasalah ada yang abang adik yang tak kawan. Wa ummihi wa abihi. Kita dengan mak kita pun cari. Saya ingat Syekh almarhum Syekh Fahmi Zamzam, dia cerita mak kita nanti, mak kita, saya anggap mak ada sana maklum yang mak dia dah tak ada dah, meninggal dah. Ada? Cuba angkat tangan. Ada? Pasal apa ni? Ada yang mak ada lagi ada ke? Yang dua-dua tak angkat pasal apa ni? Mak ada pun tak angkat, mak tak ada pun tak angkat. Tak faham sungguh lah. Kan tak faham saya cakap apa. Sepanjang saya main ni, daripada tadi ni, saya dapat satu perkataan je orang sini. Sik tu je. Padahal dekat sana pun ada sik kat Kedah tu. Tidak sebab. Aduh, subhanallah. Kita ni mak kita dah meninggal dah. Rindu sangat ni. Oh, nak jumpa mak. Kat akhirat nanti jumpa mak, lari. Bukan nak pergi kat dia, lari. Kenapa lari? Sebab dia tuntut dia. Dia jumpa kita, dia kata, ingat tak dulu waktu hidup kat dunia dulu ni, mak mengandungkan kamu. Ingat, disebut, diungkit. Mak mengandungkan kamu 9 bulan. Bukan senang mak mengandungkan kamu. Dalam muslimat lah, ngandung, oh subhanallah, baring kot sini tak kena, baring kot sini tak kena, mengiring tak kena, melentang tak kena, sakit pinggang, loya, muntah, makan tak lalu, macam-macam. Ada yang bau sabun tak boleh, bau laki dia pun tak boleh. Laki dia balik rumah dia muntah. Ada macam-macam. Oh subhanallah. Kan? Ingat tak mak kita? Ingat mak. Ingat tak waktu mak melahirkan kamu? Separuh mati mak melahirkan kamu, tumpah darah. Sallallahu alaihi wasallam. Ingat mak. Ingat dah waktu mak membesarkan kamu, sanggup berjaga malam. Kamu sakit, mak tak tidur. Sebab apa? Sebab nak melayan kamu, nak jaga kesihatan kamu sebagainya. Ingat tak? Ingat. Siapa yang ungkit semua ni? Kenapa yang ungkit semua ni mak? Bagi mak pahala. Bagi dekat mak pahala. Tuan-tuan, ni saya nak tanya soalan ni. Bila mak kita nanti kat yaumul qiyamah minta pahala kat kita, kita nak bagi kat dia tak? Kita bagi tak?
Bagi tak? Bagi? Tuan-tuan tak bagi. Tak bagi. Sebab tu kita lari dah. Allah cerita dalam Quran. Kita akan lari pada mana? Nak bagi apa? Kita pun tak tentu dapat lari. Kita pun belum tentu dapat lari kan? Satu pun tak bagi. Tak bagi. Mak kita kata bagi Alhamdulillah. Satu je perkataan minta Alhamdulillah, sudah Alhamdulillah. Tak bagi. Pasal apa? Tuan-tuan, dekat Yaumul Qiyamah satu selisih pahala je. Satu selisih je. Tuan-tuan, dosa lebih satu je daripada pahala neraka. Pahala lebih satu je daripada syurga, daripada dosa syurga. Nak rasa macam bagi ya. Bagi apa? Kita pun belum tentu ni. Antara baik dengan jahat kita tengok. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak faham perkataan saya, tuan-tuan angkat tangan lah. Saya asyik faham. Saya tak faham Ustaz. Tuan-tuan saudara semua, antara baik dengan jahat, kita buat baik, kita buat jahat. Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan jawab ikhlas. Antara baik buat kebaikan dengan buat kejahatan, yang mana satu lebih ikhlas? Kita ni nak mudah faham ikhlas ni, nombor satu, tak payah orang suruh. Kalau orang tak suruh kita buat, tu ikhlas lah. Dia ni, kamu buat ni siapa? Oh, saya ni. Siapa suruh buat ni? Tak ada siapa suruh. Saya ikhlas buat. Betul. Yang kedua, ikhlas ni, antara tanda ikhlas ialah tak ada siapa tahu pun tak apa. Sembunyi-sembunyi. Betul tak ni? Tu ikhlas. Okey, faham dah dua tu syarat ikhlas tu. Antara kebaikan dengan keburukan kita, yang mana lebih ikhlas? Nak buat baik, tunggu orang suruh. Semayang tak lagi? Pergi semayang cepat tu, tunggu orang suruh. Baca Quran tak lagi ni? Tak baca lagi. Bila nak baca ni? Pergi baca. Baca agak. Kalau orang tak suruh, tak baca. Dalam buat baik, tunggu orang suruh. Dalam buat jahat, tak ada siapa suruh, kita buat sendiri. Betul tak ni? Buat benda maksiat, mana ada siapa suruh, kita buat sendiri. So nampak yang mana satu ikhlas. Yang kedua, sembunyi. Buat baik kalau boleh semua orang nak tahu. Nak semua orang tahu apa kita buat. Sedekah kita nak orang tahu, buat baik kita nak orang tahu, tolong orang nak orang tahu. Betul? Kalau orang tak tahu, tak best. Saya nak orang tahu. Dalam buat maksiat, sembunyi. Siapa pun tak tahu, dia diam. Sorang-sorang aja buat. Jadi nampak syarat ikhlas duduk kat siapa? Duduk kat baik ke duduk kat kita lah, betul lah. Kau orang lain macam tu. Betul lah. Saya takut dan ada puasa sebab tu Nabi duk cerita. Allah cerita macam debu yang ditiup angin, macam tanah yang duduk di atas batu, hujan turun, tanah tu pergi macam tu, habis, yang tinggal batu yang licin. Allah cerita dalam surah Baqarah. Maksudnya kebaikan ada dia buat tapi tak ada pahala. Tapi part dosa, ikhlas buat. Kita ni yang confident sangat ni, saya insya-Allah kot Ustaz, nampak-nampak macam syurga Firdaus lah nampak saya ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan, takut pergi sana, puasa ada tapi pahala tak ada. Nabi sebut kam min saimin malaysa min siyami illa ju'ul atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi tak ada apa-apa daripada puasa dia, melainkan lapar dengan dahaga aja. Kosong, tak ada apa. Nan muhasabah. Lepas tu nak bagi pahala ke orang dia. Nanti kat akhirat cari aku tahu. Dia yang rasa susah sikit dia aku tolonglah. Pahala aku dapat alhamdulillah banyak juga sekarang ni. Confidentnya subhanallah. Kita tak tahu lagi tuan-tuan. Sebab tu Allah cerita dah. Dengan ibu bapa kamu akan lari. Nampak mak kita kata ni, Kak Long ni mak ni. Lari pada mak dia. Saya Muhammad. Ayah, abang Long ni ayah. Ayah ni ayah. Lari pada ayah dia. Nak pergi mana tu lari. Wa sahibatihi wa banih. Sahabat-sahabat dia. Anak-anak dia lari. Anak-anak dia akan lari pada dia. Kita akan cari anak kita ni.
Nak tuntut, dia pun tak mau. Dan Nabi Muhammad, Allah Rabbi. Maka kata Nabi SAW dekat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, 3 waktu yang seorang itu akan lupa pada ahli keluarga dia. Lupa ni sebab apa? Sebab ketakutan yang teramat. Takut sangat sampai dia dah tak boleh, dia tak nak fikir dah. Yang dia fikir diri dia aja. Orang lain tak sempat fikir dah. Bukan cerita orang lain, bukan cerita jiran, bukan cerita kawan kat tempat kerja, anak, isteri, keluarga dia, siapa pun dia tak boleh fikir dah. Dia fikir diri dia, nak selamat diri dia aja. 3 waktu. Yang pertama, waktu turun kitab amal. Waktu kita amal turun macam burung yang berterbangan semua turun. Kita ni sama ada ashabul yamin atau ashabul shimal, orang yang dapat suratan amal tangan kanan, orang yang dapat suratan amal tangan kiri, atau orang yang dapat suratan amal daripada arah belakang dia. Kiri dengan belakang ni lebih kurang ya. Nak kena dapat suratan amal tangan kanan. Tapi mau kita fikir balik, muhasabah balik, daripada kita balik dulu, umur kita 10 tahun lebih kurang, sampai sekarang ni umur kita dah mencecah 50 tahun. Tuan-tuan, agak baik dengan buruk yang mana yang lebih banyak? Baru duk belajar datang masjid ni, umur dah masuk 40. Maksudnya dah 30 tahun kita tenggelam dalam maksiat dulu ni. Duk start belajar untuk pergi masjid semayang sunat, itu pun malas lagi. Baca Quran start bila? Umur 40. Tu pun tergagap-gagap lagi. Hari ni baca, esok tak baca. Hari ni baca, lusa tak baca. Semayang tahajud, entah berapa lama dah tak buat. Nak cerita, dalam tempoh 10 tahun yang kita baru berhijrah ni, nak compare dengan 30 tahun tu, tu dah faham tak faham ni? Macam mana boleh confident sangat ni? Macam mana yang kita boleh, insya-Allah Ustaz saya, kalau tak kerana rahmat Allah saja kita boleh masuk syurga. Kalau tak kata rahmat, saya confident baca ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud. Kita baca surah Al-Waqi'ah. Bila baca ashabul yamin tu rasa macam, oh, insya-Allah aku dulu. Baca ashabul shimal, orang saudara amal kiri, yang tu bukan aku, tu orang lain lah. Kita punya tenang bila kita baca tu, kita rasa macam tu. Para sahabat Nabi SAW, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sendiri, Umar yang telah mendapat jaminan syurga, sahabat Nabi yang dijamin syurga. Ibadat ni tuan-tuan semua. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat yang dijamin syurga. Ibadat ni dia challenge dengan Nabi SAW. Kita kalau ada orang main satu hari jemput ustaz mana, syekh mana, jemput daripada luar negara main kuliah-kuliah kat sini, lepas tu duduk tengok muka kita, kita pun duduk heran, pasal apalah syekh duduk tengok je muka saya ni. Habis-habis kuliah dia tanya saya, tuan ni nama apa? Saya nama Haji Din contohlah. Syekh tu kata apa? Betul lah. Kenapa syekh? Semalam dia saya mimpi apa? Mimpi Haji Din duduk bersama dengan Nabi SAW dalam syurga Firdaus. Masya Allah. Esok tak semayang pun. Tak semayang. Para sahabat lagi jamin, lagi kuat ibadat, sampai ke tahap waktu dia nak wafat, waktu dia kena tikam dengan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi tu, dia baring dekat, dia sedar-sedar dia duduk atas ribaan anak dia Abdullah. Dia sedar, dia duduk atas riba, duduk atas pangkuan anak dia. Dia turun kepala dia atas tanah. Dia kata, ayah, kenapa ayah? Dia kata, aku takut kalau aku ni ahli neraka, aku tak mau wahai Abdullah, kepala ahli neraka duduk atas paha kamu wahai Allah. Tu dia punya takut lah. Kalau aku ditakdirkan jadi ahli syurga, tak apa, insya-Allah Allah bagi bantal yang lebih selesa, lebih baik lagi nanti di akhirat.
kalau semua orang masuk syurga, semua orang masuk syurga kecuali seorang, aku takut akulah orang yang seorang tu. Kalau semua orang masuk neraka kecuali seorang aja akan masuk syurga, aku takut aku bukanlah orang yang seorang tu. Tu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kita confident kan. Waktu disebabkan nombor satu, waktu turun kita aman, kita pun tak tahu dapat serta aman mana satu ni. Nombor dua, waktu mana? Waktu nak timbang mizan, nak timbang kiri kanan, nak timbang kiri timbang kanan ni, oh tak tahulah mana satu ni. Selagi timbang kita tak berat sebelah kanan, selagi tu kita berada dalam ketakutan yang sangat. Takutlah, takut. Yang ketiga, waktu mana? Waktu nak melintas titian sirat. Selagi tak sampai ke sebelah sana, ingat titian sirat ni melalui neraka. Dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, Ibnu Katsir rahimahullah taala petik satu riwayat ni. Bila kita melintas titian sirat ni, ada orang yang laju macam kilat yang menyambar. Tak tahu dekat sana. Bahkan orang ni yang sampai kat sana dalam yang laju macam kilat yang menyambar ni, dia sampai kat sana, dia tanya malaikat, mana yang dia orang cerita kata ada neraka kiri kanan, neraka yang lalu atas neraka, yang neraka itu panas membakar, mana dia? Tanya kat malaikat. Malaikat kata, dah kamu dah lalu tadi kamu lalu. Kata, ha? Dia pun tak tahu, dia pun tak pasal, punya laju dia begitu. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua yang berjalan, yang Ustaz Ismat berlari, macam naik kenderaan yang laju. Kelompok ketiga macam berlari. Kelompok keempat dia macam jalan kaki. Kelompok kelima dia berjalan dia panggil apa tu? Merangkak, mengesot. Sikit-sikit. Bahkan ada yang sampai dekat sana tu keadaan dia rentung. Dia dah hangus. Sampai kan hangus dia bila dia sampai ke sana, sebabkan oleh bahang daripada api neraka. Tuan-tuan saya Muhammad, selagi tak sampai ke sana, lagi tu kita ada keadaan ketakutan yang teramat sangat. Maka tuan-tuan, dalam situasi ni Nabi SAW kata apa kepada salah seorang daripada sahabat dia, nanti dia yaumul qiyamah, pergi cari aku kat 3 tempat. Ini pun pesan Nabi SAW yang kita boleh ambil pengajaran. Pergi cari aku kat 3 tempat ni. Rasulullah, kalau dekat akhirat nanti, dekat yaumul qiyamah ni, kat mana kami nak cari kamu? Kata seorang sahabat. Pergi cari aku dekat 3 tempat ni. Yang pertama dekat Hud, dekat telaga aku sedang beri minum kepada umatku dulu. Pergi cari Nabi kat situ nanti. Kat mana? Kat telaga Nabi SAW. Telaga Nabi ni tuan-tuan, kita jangan duk bayang telaga besar tu. Duk bayang telaga besar mana sangat telaga. Kita panggil telaga ni besar. Kalau luar sampai hujung sana, 1 kilometer sana, 1 kilometer sini, 1 kilometer square tu, kita panggil apa? Kita panggil telaga. Kita panggil apa? Tapi kalau 4,000 kilometer square, 4,000 kilometer sana, 4,000 kilometer sana, 4,000 kilometer square, kita panggil apa? Laut dah tu. Betul yang ni? 4,000 mana nak nampak ujung sana dah? 4,000 kilometer sana. Gambaran yang disebutkan tentang telaganya Nabi SAW daripada Syam sampai ke Hijaz, lebih kurang 4,000 kilometer luas dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat minum pun belum tentu tuan-tuan jumpa Nabi SAW duduk kat mana. Betul kan? Dapat minum dari telaga Nabi SAW, dapat minum tu pun satu nikmat dah. Tidak akan dahaga lagi sampai bila-bila. Padahal waktu tu kita sangat dahaga sampai nak rasa macam nak terpotong tegak-tegak kita sebab terlalu dahaga. Rasa macam nak terbakar perut kita sebab terlalu lapar. Tidak makan dan tidak minum dalam tempoh yang sangat lama. Tak ada benda makan. Telanjang,
tidak berkhitan, tidak beralas kaki, tidak ada sebarang makanan. Dapat minum dari telaga Nabi SAW, oh hilang haus. Warnanya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu. Gelas-gelas dia sebanyak bintang-bintang di langit. Pasirnya Sallallahu Muhammad daripada lu'lu', daripada mutiara-mutiara. Tuan-tuan dapat minum tu, subhanallah. Tuan-tuan, kenikmatan yang sangat hebat sampai dah takkan rasa dahaga lagi sampai bila-bila. Dapat minum. Lebih indah kalau dapat berjumpa dengan tuan punya telaga. Ada orang dapat minum tapi tak jumpa Nabi. Ada orang jumpa Nabi, minum dan dapat ambil gelas daripada tangan Nabi SAW. Macam pergi makan kenduri jumpa tuan rumah. Tapi ingat, ada orang yang nak pergi jumpa Nabi, nampak telaga Nabi, tapi malaikat tahan. Sini. Malaikat direct dia, ubah dia. Lalu Nabi kata, wahai malaikat, itu umatku. Ya, itu umat kamu. Tapi kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan selepas kewafatan kamu. Mereka berpaling kaki mereka daripada kamu. Ada orang tak boleh pergi minum telaga Nabi SAW. Tambah pergi cari Nabi SAW dekat telaga Nabi. Nabi sedang bagi minum dia. Yang kedua, pergi cari Nabi, kata Nabi SAW, dekat timbang mizan. Aku sedang syafaat umatku. Dekat mizan. Cari Nabi kat sini. Yang ketiga, kalau tak jumpa juga Rasulullah, nak cari ke mana? Pergi cari dekat titian sirat. Aku sedang tolong umat. 3 tempat tuan. Nak buat apa cari Nabi SAW ni? Nak syafaat, nak tolong. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, ada beberapa syafaat dekat akhirat yang kita boleh dapat. Yang pertama sekali tuan-tuan, yang pertama dia panggil syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, ataupun syafaatul kubra, syafaat yang paling besar di padang mahsyar, iaitu syafaat yang Allah berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW pernah sebut, aku dijawab, wahai Muhammad, masukkan ke syurga umatmu yang bebas daripada hisab ke pintu syurga sebelah kanan, dan selain pada mereka masuk pintu syurga daripada arah yang lain. Hadis riwayat Muslim. Dalam keadaan kita kelang kabut dekat padang mahsyar ni, lama tunggu, lama sangat, lama. Ada yang tenggelam, peluh dia sampai kat kaki, ada yang sampai perut, ada sampai dada, ada yang sampai ni. Nabi tunjuk di sini. Tuan-tuan boleh bayang 1000 tahun duduk tenggelam dalam peluh macam ni. Satu riwayat paling pendek yang saya baca daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad, 70 tahun. 70 tahun tu tak tahu 70 tahun tu nilai dunia atau nilai akhirat. Kalau nilai akhirat, satu hari alfu sanah, 1000 tahun. Ya. Kita ni sampai tak ada arah, tak tahu dah nak buat macam ni. Sampai ada yang minta masuk neraka langsung lah, sebab tak boleh tahan dah. Duduk tu dalam tempoh yang begitu lama, sehingga Nabi sebut, kalau kamu dapat letak tapak kaki kamu macam ni satu nikmat. Kalau dapat letak macam ni kaki ni, satu nikmat. Melainkan ramai daripada kalangan kamu duduk ujung-ujung jari je. Bukan sari pun tak ampun dia tadi. Riwayat paling sedikit 70 tahun. 7 jam tak ampun kita kan. Kita boleh bayang duduk tengah panas dengan matahari duduk tegak atas kepala. Sampai ke tahap tak tahu. Waktu tu ada yang memberikan cadangan. Apa kata kita pergi cari siapa yang boleh tolong kita? Siapa boleh tolong kita? Ada. Jumpa siapa? Cari Adam, Nabi Adam AS. Pasal dia ni datuk kita. Eloklah. Datuk tolong cucu. Boleh? Cari benda. Tahu tak peranan siapa ni? Ulama sebut. Tahu tak siapa yang berperanan pada hari itu
yang pergi berjumpa orang, yang pergi buat cadangan, yang pergi pimpin, yang pergi cari. Tahu siapa? Ulama. Maksudnya ulama ni berperanan bukan dekat dunia tu, sampai kat padang mahsyar ni pun ulama masih berperanan lagi. Nak cerita Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, Sayyidina Muhammad, kita pun carilah sampai jumpa Nabi Muhammad SAW. Pendek ceritalah. Yang pergi cari tu apa? Untuk cari syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya tuan-tuan, syafaat yang pertama nama syafaatul uzma, syafaat yang paling besar sekali. Sampai ke tahap boleh bawa seorang itu masuk ke syurga tanpa hisab. Yang kedua, syafaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pahala dengan dosa dia sama banyak, ngam-ngam sikit pun tak kurang. Tuan-tuan rasa ada tak orang macam ni? Ada. Allah cerita dalam surah Al-A'raf. Al-A'raf tu sendiri satu tembok yang duduk di antara syurga dengan neraka, yang di atas tembok ini menempatkan orang-orang yang dosa dengan pahala dia sama banyak. Sama banyak. Wa bainahuma hijabun al-a'rafi rijalun ya'rifuna kull. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kullam bisimahum wa nada ashabal jannah an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Dan di antara keduanya, yakni syurga neraka tu, ada tembok yang namanya Al-A'raf, yang jadi dinding di antara keduanya. Dan di atas tembok Araf itu ada sebilangan orang laki-laki yang mengenal tiap-tiap seorang daripada ahli syurga dan orang daripada ahli neraka dengan tanda-tanda masing-masing, dan mereka pun menyeru ahli syurga dengan salamun alaikum, bagi salam dekat tu, sedangkan mereka sendiri belum lagi dapat masuk syurga, padahal mereka sangat ingin untuk masukinya. Orang duduk atas tu, orang ni dalam riwayat cerita dia pula yang paling last sekali akan masuk syurga ni. Ngam-ngam, dosa pahala sama banyak, sikit pun tak kurang, dan ramai yang duduk kat atas tu nak masuk syurga, teringin bagi salam, salamun alaikum. Nak masuk, teringin sangat nak masuk syurga, tak boleh masuk syurga pasal dosa, pasal pahala dia tak lebih untuk dia menyebabkan dia masuk syurga. Tengok pula neraka pula, ya Allah jangan golongkan kami daripada golongan orang zalim ni, minta perlindungan pula. Tapi dia tak boleh nak selamat daripada neraka pasal dosanya. Sallallahu Muhammad tu kan tak kurang untuk menyebabkan dia terselamat daripada neraka. Dia panggil ashabul a'raf. Orang-orang ni nanti di yaumul qiyamah, last kali Nabi SAW akan pergi tolong mereka, bagi syafaat kat mereka sallallahu alaihi wasallam, untuk akhirnya dia masuk syurga Allah SWT. Kelompok ketiga ataupun syafaat yang ketiga, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli Muhammad, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada calon penghuni syurga yang berada di luar syurga agar segera masuk ke dalam syurga. Depa ni masuk syurga dah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum il jannah zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibawa masuk, akan dibawa ke depan syurga dengan berpasuk-pasukan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hatta idza ja'uha bifutihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Lalu subhanallah, sehingga mereka sampai ke depan pintu syurga dengan pintu-pintunya sedia terbuka, dan penjaga-penjaganya mengalu-ngalukan mereka dengan berkata, salam sejahteralah kepada kamu, berbahagialah kamu, sila masuk ke dalam syurga ini dengan keadaan kamu tinggal kekal di dalamnya. Lalu mereka pun masuk. Maka Nabi SAW pun bersabda, aku akan mendatangi pintu syurga pada hari kiamat, lalu akan meminta agar pintu itu dibuka. Penjaga pintu syurga bertanya, siapakah engkau? Aku menjawab, Muhammad. Penjaga itu berkata, aku diperintahkan agar tidak membukakannya untuk siapa pun sebelum daripada kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, akulah manusia yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat,
dan akulah orang yang pertama yang akan mengetuk pintu syurga. Jadi kita duduklah belakang Nabi SAW. Siapa yang pergi ketuk pintu syurga? Nabi SAW, Nabi kita. Kita lihat ramai-ramai yang dah siap, dah ready untuk masuk syurga. Sallallahu alaihi wasallam, semua duduk belakang Nabi SAW. Nabi sampai bagi salam, kemudian malaikat penjaga pintu syurga tanya, siapa dekat doa tu? Muhammad. Kami diperintahkan untuk tidak membuka pintu ini kepada siapa pun melainkan kepada kamu wahai Muhammad. Lalu dibuka pintu, barulah kita dapat masuk syurga Allah SWT. Tu syafaat kepada siapa? Orang yang dah layak untuk masuk syurga, untuk masuk ke dalam syurga. Yang keempat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukmin agar dapat masuk ke syurga tanpa hisab. Subhanallah. Tuan-tuan, kita ni mana? Tak tahulah. Tuan-tuan agak tuan-tuan layak tak masuk syurga tanpa hisab? Orang yang dapat masuk syurga tanpa hisab ni tuan-tuan, ketakutan di mahsyar ni dia akan terselamat. Bila Allah suruh pada malaikat Jibril AS pergi bagi tahu dekat malaikat penjaga neraka, bawa neraka ke depan. Nabi SAW, malaikat Jibril pun pergi. Allah panggil neraka. Malaikat penjaga neraka tanya, umat Muhammad mana umat Muhammad? Umat Muhammad, mereka duduk depan sekali dah, ready dah, tunggu, siap. Kata malaikat penjaga neraka, mereka ni takkan mampu untuk melihatku. Bukan cerita masuk, tengok neraka pun tak mampu dah. Mereka kecil, mereka lemah, mereka takkan mampu untuk masuki, bahkan melihatku pun mereka aku tak mampu. Kata penjaga neraka. Kata malaikat Jibril, aku tak tahu. Hari ini hari kiamat. Hari ini Allah panggil kamu neraka untuk pergi depan. Lalu 70,000 malaikat memegang setiap tali yang menarik neraka berjumlah 70,000 tali. 70,000 tali yang tarik neraka, dipegang setiap tali itu oleh 70,000 malaikat. Bawa neraka sampai depan kita. Kita duduk depan sekali ni. Kita orang yang pertama sekali akan dihisab berbanding dengan umat-umat yang lain. Semua duduk belakang. Kita ingat kita boleh selamat depan ni. Bawa neraka mai depan kita, sampai neraka depan kita tu Allah sebut dalam Quran Allah SWT, wa tara kulla ummatin jathiyah. Kamu akan melihat manusia semua jatuh melutut. Sebab apa? Takut. Tegak leher neraka. Leher neraka naik leher neraka. Matanya dapat melihat sejauh 300 tahun perjalanan. Bunyi ngauman dia tu, bunyi ngauman neraka ni dapat didengar 300 tahun perjalanan. Kita duduk depan sekali, tuan-tuan. Sedangkan kita tahu kita ada dosa. Tu tempat Allah akan azab orang yang berdosa. Kita tahu kata kita berdosa. Tuan-tuan tahu tak, bila tuan-tuan salah dan akan dijatuhkan hukuman, tuan-tuan akan tengok macam mana keadaan dia. Orang akan pegang kiri dan kanan, tak boleh lagi nak berjalan. Sebab apa? Sebab lutut dah lemah. Allah cerita dalam Quran, apatah lagi neraka. Jatuh, terduduk, jatuh melutut. Allah cerita yang tiap-tiap hari Jumaat duduk Sallallahu Muhammad, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngerinya kamu tengok orang berdosa tu, mereka tunduk kepada mereka di hadapan Tuhan. Tunduk, tak berani angkat. Siapa tak berani angkat? Tunduk malu, tunduk menyesal. Wahai Tuhan kami dah tengok dah api neraka yang menjulang-julang depan kami ni. Kami dah tengok dah dosa-dosa kami yang kami buat dulu ni.
Kami dengar dah bunyi ngoman neraka yang begitu dahsyat ni. Kami dengar dah dosa-dosa ke mana. Buat apa? Farja'na na'mal solihan. Hantar kami pergi ke dunia, balik ke dunia. Soleh si Muhammad. Nak buat apa ni? Nak buat amal soleh. Inna muqinun, hari ni kami yakin. Ketakutan ni, orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab, dia tak perlu lalu. Tak ada. Muhammad bawa mereka ni yang masuk syurga tanpa hisab, masuk pintu syurga sebelah kanan. Betul? Ni dosa-dosa ni, dosa Allah tak pandang. Terus je masuk syurga. Seronok tak? Nak jadi orang tu? Doalah. Minta. Kita pun tahu, kita pun bukan layak. Kita minta. Mana tahu dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah akan bagi kita ni untuk masuk syurga tanpa hisab. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita berhenti saat untuk azan ke masuk lagi? 3 minit lagi, sambung lagi satu lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Yang berikutnya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, syafaat. Allahumma salli ala Muhammad, syafaat daripada kaum mukmin yang beriman kepada Allah SWT. Yang ni penting ni. Yang ni yang nak penting, yang ni penting sangat ni. Dia di antara yang terpenting. Syafaat orang-orang baik. Sebab tu saya selalu pesan, kita ni sama-sama orang mukmin, jangan duk berkelahi. Jangan duk bergaduh. Pilihan raya lepas dah. Kita ni punya bergaduh ni tuan-tuan, sampai rumah tak biar. Cakap pun tak dah. Padahal dia sama-sama orang mukmin. Tuan-tuan tahu tak? Allahumma salli Muhammad. Silap-silapnya yang tolong kita kat yaumul qiyamah ni orang yang duduk sebelah kita tu. Duduk sebelah. Kawan kita tu. Inilah orang yang dekat akhirat nanti dia akan pergi cari kita. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Seminit ni. Sebab kalau masuk ni sekali dia berhenti tengah jalan. Betul? Nabi cerita, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang pun di antara kamu yang lebih bersemangat dalam menyerukan permohonannya kepada Allah untuk mencari cahaya kebenaran dibandingkan dengan kaum mukminin ketika memohonkan permohonannya kepada Allah di hari kiamat untuk menolong saudara-saudaranya sesama kaum mukmin yang berada dalam neraka. Geng-geng ahli syurga ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, depa ni boleh berimpun ramai-ramai makan mi kolok dalam syurga ni. Syurga ni tuan-tuan nak apa semua ada. Takat mi kolok tu ada lah kot. Apa yang kita teringin semua ada kat dalam syurga. Duk lepak ramai-ramai geng-geng masjid ni, sembang. Kita berhenti seketika untuk azan. Kita sambung sebentar lagi tuan-tuan, jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita akan sambung lebih kurang 10 minit begitulah insyaAllah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, jadi kita pakat-pakat geng-geng ahli syurga ni semua duduk berimpun ramai-ramai bersembang. Sembanglah. Dia jumpa lah ni, jumpa geng-geng Tok Imam, jumpa Tok Bilal jumpa JK Masjid. Geng-geng masjid, geng-geng duk main kuliah-kuliah macam ni. Katalah amin. Amin. Orang sebut ahli syurga pun tak mau. Kejut pula dia. Allahumma salli ala Muhammad. Hidup bersembang lah. Yang geng perempuan sembang, geng perempuan dekat belakang apa? Mana Cik Mah kita tak nampak. Dia duduk syurga tingkat mana tak tahu. Gitu kan. Tuan-tuan, syurga ni luas. Dia ada mi'atan darajat, dia ada 100 tingkat. Syurga ni ada 100 tingkat. Dan wa baina darajatan, di antara dua darjat itu baina samai wal ard, di antara langit dan bumi.
Bayangkan satu lapis langit tu 5,000 tahun perjalanan. 7 lapis langit tu satu tingkat syurga. Sebab tu orang yang duduk tingkat atas tu, dia tengok orang yang duduk tingkat bawah syurga ni macam tengok bintang kat ufuk. Orang yang duduk atas, tingkat atas, darjat atas ni, tengok yang darjat bawah tu, syurga bawah tu, macam tengok bintang kat ufuk tu. Sebab tu sebelah langit bumi tu, dia punya luasnya syurga tu. Dia punya mana cik mah kita tu yang duduk pergi masjid sama-sama kita tu, tak nampak pula syurga ni tu. Sembah sama-sama lepas ni. Kita pun semua cuba cek tengok dekat mana dia ni. Cek tengok duduk dalam neraka. Cek tengok duduk dalam neraka. Padahal dia dulu ni geng-geng kita, geng-geng yang duduk main masjid sama-sama, cuma dosa lebih. Macam kita lah tuan-tuan, macam saya sebut orang tadi lah, baik tu baik, tapi nakal tu ada juga. Baik tu ada, dia mengatakan ke orang nombor 1. Mulut dia, ya Allah, tak ada insurans takaful punya. Pantang salah sikit je zaz bagi. Aduh, kadang-kadang mulut ni mau jumpa dia tu senyap je, tapi dekat Facebook, ya Allah, ada semua. Allahumma salli alaihi. Tengok dalam neraka. Allah, macam mana kita ni, kawan kita di dalam neraka. Dia pergi jumpa Allah, tuan-tuan tahu ada orang ni subhanallah, tak ada nampak kesungguhan dia tu, nak banding dengan kesungguhan dia pada hari tersebut. Lalu dia kata dekat Allah, wahai Tuhan kami, mereka ni dulu berpuasa sama macam kami, solat sama dengan kami, haji sama-sama dengan kami. Dia ni geng masjid, ya Allah. Orang duk rajin main masjid ni, kat handphone ni nombor telefon ustaz saja. Ustaz ni, ustaz tu semua. Saya ingat baru ni saya pergi ceramah dekat, saya pergi forum dekat Universiti Islam Sarawak. Tak ingat lah, tapi agak lama lah. Forum tu ustaz ada cerita. Dia kata, ustaz tahu hari tu saya pergi khutbah Jumaat. Habis solat Jumaat, ada seorang pakcik mai jumpa ni. Kat sini ya, kat Sarawak ni ya, saya. Dia kata, ustaz nak ambil RM30, dia kata. Dia bagi ustaz RM30. Dia kata, ustaz, masih ni bagi saya RM30 ni. Duit apa RM30 ni? Ustaz jangan marah saya. Apa dia? Nombor ekor. Geng masjid, main masjid, dia bagi RM30, dia menang nombor ekor. Dia tikam ekor, dia menang. Dia bagi RM30 ustaz. Dia kata, ustaz, dia kata apa? Betul, sungguhlah. Menang nombor ekor bagi saya. Dia kata, ustaz, jangan marah saya ustaz. Hari tu ustaz datang kuliah, saya tengok nombor kereta ustaz cantik. Dia tikam nombor kereta ustaz. Dia kata, subhanallah, patutlah bagi kat saya. Apa saya mau bagi kat saya? Tikam nombor ekor kereta ustaz. Aduh, subhanallah itu. Tikam dapat menang dapat apa? Dapat apa? Ustaz sikit je ustaz. Berapa? 4,000 ustaz. Dapat 4,000 bagi ustaz. Nombor kereta punya RM30 je punya kedekut. Tapi nak cerita, ada juga geng-geng masjid tuan-tuan. Ada perangai dia tak boleh buang. Ada nakai dia tak boleh buang. Kita ni semua ada nakai masing-masing. Adalah benda kita nakai yang kita susah nak buang. Bahkan kadang-kadang yang nakai itulah yang menyebabkan dia masuk neraka. Itu dalam riwayat sebut, jangan pandang kecil dosa-dosa kecil. Mungkin itulah yang sangat dipandang oleh Allah menyebabkan dia masuk neraka. Jangan pandang kecil kebaikan-kebaikan kecil. Mungkin itulah yang paling ikhlas yang menyebabkan dia masuk syurga. Ada kita pun mengadu kata, ya Allah, ni saudara semua, dia ni dulu solat sama dengan kami, dia dulu puasa sama dengan kami. Kalau main musim-musim bulan puasa tu, dialah ni yang berlambuk lah apa semua, dialah paling sibuk sekali. Sembahyang jemaah, pergi haji pun sama-sama dengan kami. Maka Allah katakan kepada mereka, keluarkan oleh kamu daripada neraka itu orang-orang yang kamu kenal. Maka bentuk-bentuk fizikal mereka pun diharamkan bagi neraka untuk membakarnya. Kemudian orang-orang mukmin ini
mengeluarkan sejumlah banyak orang-orang yang dibakar oleh neraka sampai ke pertengahan betis dan lututnya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu Allah buat apa? Allah tukarkan bentuk jasad dia ni supaya dia masuk dalam neraka. Neraka tak boleh nak, sallallahu alaihi Muhammad, tak boleh nak bakar tubuh dia. Dia masuk nak cari seorang tu aja. Akhirnya dia berjumpa, sebab Allah kata apa? Kamu pergi masuk dalam neraka, kamu keluarkan sejumlah orang-orang yang kamu kenal dalam neraka tersebut. Dia seorang je. Yang tadi yang minta nak tolong cari tu siapa? Dia seorang je. Berjumpa Allah, ya Allah, dia ni haji apa nama, dulu kat dunia dulu ni, geng kami, geng masjid ni, duduk dalam grup WhatsApp masjid tu lah. Walaupun grup WhatsApp masjid ni ada dua. Satu grup WhatsApp masjid geng baik-baiknya, satu grup WhatsApp masjid merapu. Ada tak? Yang abang hantar malam Jumaatnya poster balik cepat, abang tu apa yang merapu-merapu baik tu, geng masjid juga. Ini tapi ni geng masjid kami ni seorang ni, ya Allah tolong saya pergi ni, saya nak keluarkan dia. Boleh tak Allah keluarkan dia daripada neraka? Boleh tak Allah sendiri keluarkan dia daripada neraka? Boleh. Tahu tak Allah buat apa? Allah suruh kita sendiri masuk dalam tu, keluarkan dia. Kamu pergi keluar sendiri, pergi masuk dalam tu, keluarkan sendiri. Dan bukan dia seorang, kamu keluarkan sejumlah orang daripada neraka. Tuan-tuan masuk dalam neraka. Orang syurga, ahli syurga boleh tengok ahli neraka. Orang ahli neraka tak boleh tengok ahli syurga, sebab melihat kepada syurga satu kenikmatan. Bukan cerita masuk, tengok syurga dan nikmat dah. Dan nikmat ni tak ada peruntukan kepada ahli neraka. Ahli syurga boleh tengok. Tolong masuk dalam neraka, masuk. Keluarkan sejumlah yang kamu kenal. Ni bukan Mae kan? Tuan-tuan, nama Ismail, orang utara panggil apa? Panggil apa? Mae, bukan Mae, Mee. Mee tu kata ni Mae ni. Dia kata betul. Pasal apa duduk dalam neraka ni? Oh saya. Aku dah pesan dah kat hang dulu, jangan buat panggil ni apa siapa. Dia kata tak salah duduk beletak kat sini. Dia kata tolong aku buat keluarlah. Tak saya Muhammad. Bicara-bicara buat ni. Dia kata dah hang ni pun duduk dalam neraka juga, pasal apa lah. Dulu orang duk kata dah jangan ada buat lagu tu dulu, dia pun duduk. Dah tarik keluar. Seorang dia buat keluar. Tuan-tuan, kita nak cari orang sampai masuk dalam, sampai kita sanggup untuk masuk dalam neraka, nak keluarkan orang ni tuan-tuan, paling tidak ada dua keadaannya. Yang pertama, sallallahu alaihi Muhammad, orang tu kita kenal. Kalau tak kenal tak cari kan? Tak kenal tak cari. Oh, siapa ni? Dia ni mana ni? Tak kenal. Ini duduk taman apa? Ada taman apa mana? Kampung mana? Perumahan apa? Yang itulah. Saya tak dengar apa. Kata, oh duduk dulu. Kenal. Nombor dua, sayang. Sayang baru dia cari. Betul ni? Cuba benci dia cari tak? Oh, meluatlah kat dunia dulu. Oh, benci lah. Ya Allah, mana dia orang ni tak? Dia duduk dalam neraka. Ada muka dia. Habis kat dia kan? Mereput pergi kat dalam tu. Meluat sungguh aku kat dia, benci sungguh. Tak cari. Sebab tu tuan-tuan, orang kita sama-sama orang Islam, jangan bergaduh sama ini. Saya disebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah suruh pegang teguhlah kamu pada jalan Allah, pada tali Allah, dan jangan pecah belah. Tadi Allah ni ulama sebut Al-Quran. Kita ni pegang Quran sama kan? Pegang pilah bendera apa, duduk pilah dekat mana, pakai pilah baju warna apa, kerja kita beza-beza. Tuan-tuan, tetap kita pegang Quran yang sama. Sebab tu bila ada masalah, Allah suruh apa? Balik pada Quran. Bukan suruh cari yang lain. Ada masalah, kami tak berjumpa lah, kami punya pegangan macam ni, kami punya pegangan macam ni, kami kata macam ni baru betul, kami kata macam ni betul. Nak tahu siapa betul siapa salah, balik pada Quran. Betul ni. Semayang sama-sama menghadap arah ni je. Adakah parti ni menghadap sana, parti ni menghadap ni?
Mai pilihan raya, kiblat kuning-kuning. Imam ni tak, kita guna imam sama, kita baca Fatihah sama, surah sama, amin, doa yang sama. Waktu semayang tu kan, punya nak hamba kesatuan hati orang Islam ni sampai ke tahap bagi salam kat jiran sebelah ni, orang sebelah ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Doa kesejahteraan dekat dia, keselamatan dekat dia. Bukan takat kita doa kat dia ni, kita doa kat orang sebelah sini pula. Dan orang sebelah sana pula doa pula dekat kita ni, doa kebaikan. Tukar bahasa kita ni, mudah-mudahan Allah bagi sejahtera kat hang, mudah-mudahan Allah bagi selamat kat hang. Doa kan? Betul ni? Itu salam yang tak payah jawab. Ada berapa empat tak payah jawab salam. Yang pertamanya waktu tu imam, waktu apa? Tu imam bagi salam kata, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita belakang kita jawab salamnya, salam tu imam. Yang keduanya orang sebelah kita dia beri salam, kita juga jawab. Yang ketiga tuan-tuan, jangan duk harap dia jawab salam, kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keselamatan. Tuan-tuan sekalian, tu sekadar doa. Lepas bagi salam, habis-habis tu angkat tangan doa sama-sama. Tu imam depan tu, ya Allah, kita pun belakang amin, 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 doa sama. Lepas habis doa sama-sama tuan-tuan, salam pula, sallallahu ala Muhammad, salam. Habis-habis salam, keluar-keluar masjid, klay. Pelik sungguh kita ni. Apa kalau kita boleh cari berbagai-bagai perkara yang membezakan kita, kenapa tak cari satu benda yang menyatukan kita? Kita orang Islam, kita akidah kita sama, agama kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama, Tuhan kita sama. Tak boleh tak cari kat situ yang benda yang bersamaan. Tidak ada. Silat-silat kawan tu cari kita kat akhirat ni. Ni kita benci sangat lah. Aku tak boleh betul dengan dia. Kat akhirat dia cari kita. Dia cari kita. Pasal orang mukmin. Itu baik-baiklah dengan orang mukmin. Pasal apa orang bukan Islam kuat? Sebab orang mukmin lemah. Pasal apa orang mukmin lemah? Sebab mereka pecah belah. Itu aja kan. Jadi insya-Allah itulah tuan-tuan beberapa bentuk syafaat. Dan yang paling penting kita harapkan, apa saja bentuk syafaat yang akan datang, yang akan kita jumpa nanti di muka kiamat, ada satu syafaat yang kalau kita dapat syafaat ni menyelesaikan semua masalah kita kepada mahsyar, iaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kita kena buat sebagai penutupnya untuk dapat syafaat Nabi? Yang pertamanya, banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling aula, yang paling utama untuk mendapat syafaatku nanti di yaumul qiyamah ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Yang keduanya, cinta kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-mar'u saya anta ma'a man ahbabta. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dekat seorang yang tanya Rasulullah, bila nak kiamat, Rasulullah kata, kamu tanya tentang kiamat, apa persediaan kamu untuk berhadapan kiamat? Dia kata, aku ni solatnya sikit, ibadat aku sikit, cuma aku mencintai Allah dan mencintai kamu, wahai Muhammad. Kata Nabi SAW, anta ma'a man ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. So dia sebut, al-mar'u ala man ahabba, ma'a man ahabba, seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cinta, kata Nabi SAW. Maka nak bangkit dengan Nabi SAW, selain Rasul Muhammad, kita kena cinta kat Nabi SAW. Macam mana nak cinta kat Nabi? Permulaan kepada cinta mesti kenal. Kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Saya nak cinta kalau tak kenal. Maka belajarlah tentang sirah Nabi, belajar tentang watak Nabi, akhlak Nabi, kelakuan Nabi, apa saja tentang Nabi. Belajar. Mudah-mudahan dia menimbulkan kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya ialah memperbanyakkan amalan-amalan sunnah dalam kehidupan. Yang keempatnya, beramallah dengan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa simpan janggut ni? Bukan sebab sega. Rasulullah dulu waktu hidup kat dunia, saya dengar Rasulullah simpan janggut. Saya tak tahu janggut Rasulullah SAW macam mana, tapi saya nak tiru Nabi SAW. Tolonglah syafaat saya.
Ni pakai serban ni, pasal apa pakai serban? Sebab nak tunjuk alim kan? Tak lah. Pakai serban bukan sebab alim, bukan sebab nak tunjuk baik. Saya pakai serban sebab saya nak tiru Nabi SAW. Dulu Rasulullah, saya dengar Rasulullah pakai serban. Saya tak tahu serban Rasulullah SAW macam mana, saya tak pernah tengok. Tapi saya dengar Rasulullah pakai serban. Saya pakai serban ni sebab saya nak tiru kamu, wahai Rasulullah. Rasulullah tolong syafaat saya. Kita harap macam tu ya kan? Maka beramalan sedaya sebanyak-banyaknya dengan sunnah bagi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dia jalan untuk mendapat syafaat bagi Rasulullah SAW. Cukup sekadar itu tuan untuk malam ni. Kita jumpa lagi di lain masa dan ketika, insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan jadi manfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.